siapa. Setelah ini, kamu tidak bisa mundur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke Intermezzo. Kita cerita tentang filem terbaru sempena raya, iaitu Sewu Dino. Merupakan sebuah cerita yang berdasarkan thread yang antara yang popular lah dekat Twitter, tak salah saya. Saya tak baca kat Twitter, saya baca dekat TikTok. Ada kawan share yang tu. Tapi saya tak sure sama ada saya baca the whole thread atau tidak. Tapi setakat apa yang saya baca tu, saya bandingkan dengan trailer, saya boleh faham lah jalan cerita dia. Cuma hujung tu tak tahulah cerita dia pengakhiran tu macam mana lah. Cuma saya dapat gambaran dalam thread itu, benda besarnya adalah Sri, watak utama itu perlukan duit. Dia untuk keluarga dia, ayah dia sakit. Jadi dapat tawaran pekerjaan. Rasa macam tipikal cerita lah. Cerita nak pergi mission untuk dapat duit yang orang tak nak, pekerjaan yang orang lain tak nak buat. Kan? Dia nak buat sebab tawaran dia sangat lumayan. Kemudian tiba-tiba dia dibawa bersama dengan dua orang yang lain ke satu tempat lah untuk buat ritual memandikan seorang budak lah. Dia sepatutnya jadi seperti orang gaji lah untuk meneruskan tradisi yang menjaga budak itulah. Tapi siapakah budak itu dan apa kaitan budak itu dengan majikan yang dipanggil sebagai mbah tu, yang kaya tu? Itu yang rasa try itu tidak menyelesaikan hal itu, dan itu mungkin imajinasi ataupun bagaimana pemikir itu mengangkat hal tu. Jadi berdasarkan tinjauan Fadli menyatakan betapa filem ni menarik. Sebab kita kena faham tak, filem Indonesia ni banyak sangat sekarang yang horror. Saya pun tengok cerita Korean dekat Netflix, rasa macam nak balik selipar. Kita faham tak, sebab dia cuba untuk dia membangun Islami, serap Islami setara munafik. Dia macam ajaran sesat ala-ala lah. Ajaran sesat dan macam macam whatever lah juga kan. So kita takut terperangkap hal yang sama. So bila mana Fadli cakap Sewu Dino adalah satu yang menarik, so mesti ada sesuatu yang, jadi apa yang besar dalam Sewu Dino? Pertama kali kita selalu angkat Joko Anwar sebagai so-called pengarah filem pengarah filem terbaik, filem seram Indonesia sekarang. Saya rasa sekarang ni dia dah ada pesaing besar oleh pengarah ni lah. Memang datang daripada Mo Brothers, kalau kalian kenal lah Mo Brothers kan. Dan dengan Sewu Dino ni, saya memang boleh letak sebelah menyebelah dengan Satan's Slave, Perang Setan, Joko Anwar gitu. Sebab seriously, dia boleh mengangkat dunia yang kita tahu dalam dunia seram Indonesia yang tipikal tentang santet, tentang ilmu-ilmu kebomohan dalam dunia Jawa ni. Kita santau lah kan. Tapi dia memberi dua perkara. Satu, dia dari sisi kacamata penonton barat boleh suka dengan filem ini. Orang yang tahu cerita Exorcist, orang yang tahu cerita Insidious boleh tangkap orang kata real dan juga tema-tema yang ditampilkan. Tapi juga bagi saya efek-efek seram yang berjaya ditampilkan. Sisi gelap, babak jump scare dia, dia memang bagi saya sangat efektif, sangat menjanjikan. Dan juga untuk dalam dunia tradisi filem seram Indonesia, sokok Jawa tu lah, yang banyak pelbagai ilmu dan pelbagai, dia tak jadikan benda itu sleazy, yang B-pop, yang you tahu dalam filem-filem Suzana, minta maaf, tapi itulah dia, you akan tengok. Tapi ini dia menjadikan benda itu serius, benda itu sangat ada orang kata perkara-perkara yang ada budaya belakangnya, ada political message dia. Malah saya suka dengan keadaan strata sosial yang ditampilkan, khususnya dalam dunia gaung kelas, antara dua kelas lah, yang mana orang yang bekerja, orang-orang yang terpaksa mencari duit, yang macam you cakap tadi, yang sering terpaksa mencari duit, dan orang yang boleh memberi duit ini, yang menguasai so-called ekonomi dan rakyat biasa ni, marhain ni, yang mana diorang tu macam dia dibayangkan sebagai hamba-hamba yang diguna untuk dibunuh, dijadikan human sacrifice dan segalanya.
Dan inilah yang dimainkan dalam cerita ni, yang mana akhirnya dia nak kata, so dalam dunia orang yang pangkat atau darjat tinggi dengan orang yang dunia darjat rendah ni yang mungkin kurang ilmu, tapi kenapa ada naluri yang betul, kenapa ada orang kata hati jiwa yang bersih. Itu yang ditampilkan dalam kisah ni. So ya, saya dengan sikap tu, saya rasa orang kata dah lama tak ada dalam sebuah filem Indonesia seram, dan yang ini berjaya ditampilkan dengan sangat-sangat baik, dengan sangat-sangat orang kata teliti dan tersusun dan dikembangkan dengan sangat-sangat cantik. Tapi cerita dia bagus sebab dia cerita pasal kelas, perbezaan kelas dalam dunia Jawa. Itu. Tontonlah filem Sevudino ni, walaupun IMDb letak 6.5. I cakap betul-betul, saya tak faham kenapa dia orang kata slow moving, tapi seriously dia tak slow moving. Bagi saya dia memang alam, dan orang kata rasa feel tu, malah dia punya guna bunyi dia power, seriously best. Semua itu orang kata mengangkat sebenarnya filem ini. Dari sudut ada kesan tak dari sudut bila mana dia letakkan Sri sebagai watak seorang perempuan yang dikatakan tulus, suci itu, dengan letak watak-watak perempuan lain sebagai contohnya Mbah tu. Maksudnya dari segi konteks permainan gender di situ ada message tak? Ya. Saya rasa sebab bila lihat macam tu, selalunya kita dapat tengok macam contohnya Joko Anwar bawa before this yang cerita alam lupa Impetigore tu. Impetigore kan dia bawa kisah budaya dan seumpama. Dan tu sebenarnya itu banyak juga perempuan memainkan peranan dalam konteks ni. Bila cerita Impetigore tu, kita dapat lihat watak yang kelas atasan tu, Mbak tu seorang perempuan, dan kemudian teraja utama seorang perempuan, yang menjadi mangsa tu pun seorang perempuan, kan? Jadi ada perspektif dari situ. Ada beberapa perspektif dari segi yang bersalah, yang tidak bersalah, innocent, lawan guilty, lawan orang yang tidak tahu apa-apa tapi dicampak atau diperangkapkan dalam satu dunia itu yang dimainkan lah. Khususnya pada apa yang dia, macam nak cakap usaha seorang wanita untuk memahami apa yang betul dan tidak betul untuk dibuat. Itu yang saya nampak lah. Sebab dia tunjuk ada watak yang diikut saja, dia diikut saja, tapi dia ada masalah-masalah tertentu lah. Sebab memang akhirnya dia untuk makan. Tapi ada juga dia diikut saja, tapi ada batas-batasan tertentu yang dia tahu, aku tak boleh buat ni. Sebab aku punya conscience, aku punya lalu kata benda ni salah. Dan ini satu perkara yang sangat bagus ditampilkan lah, yang mana dia menunjukkan yang alam dunia dua kelas ni dah, walaupun ada, tapi mungkin kelas atas tu kurang. Dah tak boleh ubah. Memang dalam dunia santet, memang cukup kuat dalam ilmu hitam. Dan dah tak boleh keluar dah dalam alam itu. Sang penguasa, sang pemerintah malah dia nak tunjukkan. Tapi rakyat inilah yang kerana jiwa dia yang betul ini yang boleh orang kata mengetuk. Saya walaupun saya belum tonton, tapi membaca trailer dan juga mendengar daripada Fadil Akiti dan juga menonton teaser trailer, ada satu part tu, dialog tu yang saya rasa saya boleh relate. Mungkin saya boleh menggambarkan naratifnya bagaimana apabila Sri sebagai watak yang pergi dan terperangkap bersama dengan 3 orang tu. Dia orang dah bagi satu hint lah kat kita, cakap okay, adakah kita juga merupakan korban-korban. Kemudian tapi Sri cakap tak boleh, misi kita adalah untuk budak ini. Jadi saya rasa tu, apa yang menyebabkan seorang yang terperangkap dalam keadaan sedemikian boleh lagi ada some sort of consciousness untuk budak ni sebenarnya tak bersalah dan ini adalah misi kita untuk menyelamatkan dia. So saya rasa itu satu point di mana pewatakan yang sangat kuat lah bagi seorang wanita marahan protagonis yang mempunyai keinginan yang kuat hingga boleh membawa kita untuk membaca subtext sebagai banding yang paling sebut tadi lah. Okay, so itu saya rasa sedikit daripada Sevudino yang kita dapat kupas. Saja kita kena lihat sepenuhnya Sevudino dan kita validate apakah poin-poin yang disebut oleh Fadil ni betul atau taklah Sevudino. Jadi selamat menonton Sevudino di Pawagam Penampilan. Salam daripada Tinta News. Jangan lupa like, subscribe dan juga tonton kami. Thank you.